Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 4 Ogos 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak melancarkan bantuan hal Sarawakku sayang BKSS 7.0 berjumlah lebih 800 juta ringgit bagi memperkasakan aktiviti perusahaan dan perniagaan dalam tempoh peralihan Pelan Pemulihan Nasional. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, BKSS 7.0 merangkumi 3 langkah baharu. Antara langkah yang bakal dilaksanakan kelak adalah seperti berikut. The Sarawak Government will provide a special one-off financial assistance of 10,000 for active businesses in Sarawak registered with SOCSO as of 31st December 2020. This measure will help to ease their financial burden of approximately 40,000 active businesses in Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis simbolik penyerahan BKSS 6.0 dan pelancaran BKSS 7.0 di Yayasan Sarawak Kuching pada petang Rabu. Dalam pada itu, Ketua Menteri menambah langkah kedua BKSS 7.0 adalah bagi membantu sektor pembinaan menerusi pelonggaran polisi perolehan kerajaan akibat pandemik COVID-19. The Sarawak Government is estimated to bear the cost of approximately 400 million for allowing the variation of price. Maknanya kerajaan yang tanggung apa saja loss dalam ini. Jelasnya lagi, langkah ketiga pula melibatkan sektor agrikultur, pelombongan, pembinaan serta sektor perkhidmatan. Renewal of foreign workers employment permit for agriculture, mining, construction and services sectors. In view of the need to ensure economic resilience during pandemic, the government will support businesses that require foreign workers for their business operation through relaxation of renewal of employment permit. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Menteri memberitahu beliau sebelum ini telah mengumumkan 6 pakej bantuan khas Sarawakku sayang BKSS merangkumi lebih 30 langkah dan tindakan bernilai 4.5 bilion ringgit sejak April 2020. Katanya antara langkah-langkah yang telah dan sedang dilaksanakan adalah seperti tertera. Saya rasakan bantuan-bantuan ini sedikit sebanyak telah membantu rakyat kita yang terkesan. Namun, masih ramai khususnya golongan perusahaan dan perniagaan khasnya SME yang masih memerlukan bantuan kerana tidak dapat menjalankan operasi perniagaan akibat PKP. Dalam keadaan ini, mereka terpaksa menanggung kos tetap operasi seperti bayaran sewa, peralatan dan gaji pekerja yang mengakibatkan masalah aliran tunai mereka. Ketua Menteri kemudiannya menyempurnakan simbolik penyerahan BKSS 2021 kepada 3 kategori penerima iaitu Petugas Barisan Harapan, BKSS B40 dan BKSS Pelbagai. Turut hadir ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan merangkap Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuihian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amal Jaul Samiun, Menteri-Menteri Kabinet dan Div-Div Kehormat yang lain.
Bercakap ketika ditemui media selepas itu, Ketua Menteri menyokong tindakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membuat usul undi percaya dalam Dewan Rakyat pada September ini. Menurutnya, tindakan Perdana Menteri itu disifatkannya sebagai pendirian yang bijak bagi menentukan sama ada beliau mempunyai keyakinan dan sokongan majoriti ahli parlimen. Dan Perdana Menteri telah memutuskan satu pendirian yang amat bijak, iaitu to determine the support, you go back to Parliament. Ya, membuat usul sama aja seseorang ahli parlimen itu dapat mempunyai keyakinan dan juga sokongan majoriti ahli parlimen. Dan ini mengikut perlembagaan kita hendaklah diputuskan di dalam Dewan. Because you cannot assume you got majority. Dalam hal ini saya rasa kita menyokonglah pendirian Perdana Menteri untuk membawa usul kepada Dewan dan meyakinkan sama ada beliau mempunyai majority support atau tidak. Ketua Menteri menambah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS menegaskan negara ini mesti mempunyai kerajaan yang stabil kerana sedang berdepan masalah COVID-19. Saya nampak bahawa ketika ini yang penting ialah rakyat. Keduanya, term federal government less than 2 years. Kan? Less than 2 years yang pun term. Why not wait for general election? Why have to fight like this? That is pendirian kita di Sarawak, GPS. Dan kita rasa kita berkendakkan kerjaan yang tak ada umbang ambing. Jadi rakyat pun gelisah. Jadi saya rasa inilah keputusan yang baik untuk kita menyelesaikan masalah politik yang tidak menentu. Dalam program berasingan, Ketua Menteri memberitahu Kerajaan Sarawak akan menyediakan insentif khas kepada atlet para negeri ini sekiranya mereka berjaya membawa pulang pingat kemenangan di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang berlangsung pada 24 Ogos sehingga 5 September depan. Berita gembira itu diumumkan menerusi amanat khas beliau kepada 5 atlet para Sarawak bersama seorang jurulatih yang mewakili Malaysia ke temasa sukan tersebut melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung di laman Facebook dan YouTube rasmi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Rabu. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri turut mempertimbangkan mengenai pemberian allowance sebanyak RM10,000 setiap seorang sebagai bekalan mereka sepanjang berlangsungnya pertandingan peringkat dunia itu. Kita boleh timbangkanlah untuk menambah allowance untuk mereka pergi ke sana. Mungkin kita beri RM10,000 lah untuk satu atlet. Right. But now they are already there. Yeah. But we can reimburse lah. Yeah. Whatever expenses that they have spent up to the Yeah. maximum of RM10,000 lah. Dan untuk mereka yang balik membawa reward, we will decide later. Yeah. We will decide later, okay, Mak? Selepas mereka balik membawa medal. Sementara itu, Ketua Menteri juga yakin serta percaya dengan komitmen latihan yang berterusan serta tumpuan sepenuhnya kelima-lima atlet berkenaan pasti mampu mencipta kejutan buat Malaysia dan Sarawak khususnya. Dan saya yakin bahawa dengan constant training and also focus, saya percaya mereka akan dapat menumpukan pertandingan ini dalam suasana yang baik. Apabila mereka compete in any event that have been identified for them. Tahniah dan sabar. Mudah-mudahanlah dapat kemenangan balik. Berikut merupakan atlet para Sarawak yang akan beradu nasib bersama-sama kontingen negara kelab.
Turut serta mengiringi atlet-atlet berkenaan jurulatih powerlifting Malaysia Jamil Adam. Manakala pada sebelah pagi pula, beliau telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak (SHEDA) di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan hormat tersebut adalah bertujuan menyerahkan anugerah khas Life Honorary Patron kepada Datuk Petinggi Abang Zohari serta membincangkan beberapa perkara lain yang berkaitan. Turut hadir ialah Presiden SHEDA Augustine Wong, Timbalan Presiden SHEDA Louis Ting dan Setiausaha Agung SHEDA NG Kueh. Beralih kepada laporan mengenai Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 bukan lanjutan daripada Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang dilaksanakan di seluruh negara kerana ia merupakan ordinan baharu yang khusus untuk Sarawak. Malah pengisytiharan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 oleh Yang di-Pertuan Agong dibuat berdasarkan kepada 4 perkara. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar berkata, 4 perkara itu membolehkan proklamasi darurat dilaksanakan di Sarawak mulai 2 Ogos 2021 hingga 2 Februari 2022. First, His Majesty is satisfied that, quote, the security, economic life and public order are threatened by the pandemic. Quote ends. Second, the Dewan Undangan Negeri Sarawak should have been dissolved on 7 June 2021 and subsequently 2 August 2021 pursuant to Article 21, bracket 3 of the State Constitution. But this clause is suspended by Section 3, bracket 1 of the current Emergency Essential Powers Sarawak Ordinance 2021. Third, Section 3 of the current Emergency Essential Powers Sarawak Ordinance 2021 is to have effect on 2nd August 2021, when the state election should have taken place within 60 days by virtue of Article 21, bracket 4 of the State Constitution. That's third. Fourth, under Article 150, bracket 1 of the Federal Constitution, the proclamation of emergency is issued to suspend the general election because of pandemic. Beliau berkata demikian dalam sidang media Proklamasi Darurat Sarawak dan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 di Dun Sarawak pada Rabu. Jelasnya lagi, Proklamasi Darurat Sarawak menyatakan bahawa Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 adalah berdasarkan kepada Artikel 150-1 dan Artikel 150-28 Perlembagaan Persekutuan. Section 3, bracket 1, quote, for so long as the emergency is enforced, the provision of Clause 3 of Article 21 of Constitution of Sarawak that the Dewan Undangan Negeri do stand dissolved after 5 years from its first sitting shall have no effect. Dalam sidang media sama, Datuk Amar Muhammad Asfiah memberitahu sepanjang pengisytiharan darurat, persidangan Dun Sarawak tidak akan diadakan di bawah Seksyen 4. Imbuhan dan faedah bagi anggota Dun Sarawak akan terus dibayar di bawah Seksyen 5. Sitting of Dun, Section 4. For so long as the emergency is enforced, the provision relating to the sitting of the Dewan Undangan Negeri in the Constitution of the State of Sarawak shall have no effect. So, our law saying the sitting should be this, the sitting should be this, the sitting should be that, have no effect. 6.
Remuneration and benefits of DUN members. Section 5. Quote, for long as the emergency is in force, members of the Dewan Undangan Negeri shall, until the date of dissolution, be entitled to remuneration and any other allowances and benefits payable to them under any written law. Manakala kuasa eksekutif Ketua Menteri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri akan terus dijalankan dan berfungsi seperti biasa, seperti terkandung dalam Seksyen 6/1 dan di bawah Seksyen 6/2, berhak mendapat imbuhan dan apa-apa allowance dan faedah lain yang harus dibayar kepada mereka berdasarkan undang-undang tertulis. Datuk Amar Muhammad Asfia turut memaklumkan di bawah Seksyen 4 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 melarang diadakan persidangan DUN Sarawak. There is an air of inevitability in Parliament, whilst there is an atmosphere of invincibility in the Dewan. The issues and subject matters are poles apart, giving rise to different dynamics and dimensions. The disrupted, abrupt sitting in the Dewan Undangan Negeri underscores the gravity of COVID-19. This lends credence to Section 4 of the current Sarawak Emergency Ordinance in disallowing sitting of the Dewan Undangan Negeri. In response to the state budget required for 2022, the need to get approval from the state legislature is immaterial. So that calls, we should have a sitting in order to approve the budget for 2022. This is immaterial because it is clearly stipulated in Section 11 of the current Emergency Sarawak Ordinance 2021. Mengenai Belanjawan Sarawak tahun 2022, Datuk Amar Muhammad Asfia berkata, Ketua Menteri atau Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak boleh meluluskan Belanjawan Sarawak 2022 tanpa perlu dibentang atau diluluskan di dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Seksyen 11 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021. Notwithstanding any provision in the Constitution of the State of Sarawak relating to expenditure, charge, and the consolidated fund of the state, any expenditure requiring an order or resolution of the Dewan Undangan Negeri and withdrawal from the consolidated fund of the state for so long as the emergency is in force, any such expenditure or withdrawal from the consolidated fund of the state may be made with the approval of the Chief Minister or State Financial Authority, as the case may be, in such manner as may be provided by any written law or any Treasury instruction or Treasury circulars relating thereto for the time being in force. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.